dalam meminda Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Saya merenung sebegitu lama daripada ianya dihantar kepada semua ahli-ahli Dewan. Namun saya melihat dari segi pembangunan untuk berlebar luaskan akta ini tidak kenampakan. Beberapa seksyen yang perlu dipinda secara segera. Selamat datang kepada Timbalan Speaker untuk menggantikan Tan Sri mendengar perbahasan saya yang serius ni, yang serius. Seksyen-seksyen yang terlihat diperlukan dalam penambahbaikan seperti seksyen 24, 106, laluan utama, tempoh yang dikenakan, proses untuk mendapatkan kelayakan dalam menuntut hak bila mana berlakunya musibah ataupun kemalangan yang membolehkan kelayakan itu dipanggil tidak kelihatan. Namun saya ingin buat rayuan secara total kepada kementerian mengambil perkara keseluruhan antara yang terlibat secara langsung untuk dilihat bagaimana kita nak memperkukuh dan memastikan caruman yang dicarum oleh pencarum-pencarum ini mendapatkan kelayakan yang lebih selesa dalam birokrasi yang amat ketat dan memberikan kesan yang keterlaluan payahnya mereka untuk menuntut hak mereka. Sebab itu saya tidak terperanjat, rata-rata rakyat pekerja ini tidak tahu hak mereka dan terlepas pandang. Sebab itu dalam kerangka untuk kita menjamin hak itu dijaga dengan begitu baik, maka perlulah ada beberapa seksyen membolehkan ianya dilindungi atau dirujuk untuk memberi lowongan ataupun peluang kepada mereka untuk menuntut hak mereka. Itu jelas. Yang keduanya, Datuk Seri Speaker, dahsyat tak pakai lagi, Muhammad. Pakai sekejap lagi. Saya melihat daripada bila pindaan di bawah seksyen 72A itu diperlakukan seolah-olah dilihat bahawa kebolehan untuk dilebarluaskan berkenaan dengan pinjaman ini memberikan kesan yang agak merusingkan. Di luar sana, di alam maya, mereka mengatakan bahawa Pekeso terlibat dengan pemberian pinjaman yang berlaku dalam 1NDB sebagai contoh yang diperkatakan di sana. Ini tidak boleh diberikan ruang untuk pinjaman dibuat secara berleluasa hingga kan menyebabkan pencarum besok menjadi kesukaran untuk mendapatkan hak mereka sebab tabungan tak ada duit. Boleh berlaku begitu. Sebab saya khawatir perkara sebegini amat diperlu pentingkan, dilihat sebagai sudut menjaga kepentingan pencarum-pencarum yang membolehkan mereka menuntut hak mereka sebagai berbentuk dalam keputusan kelayakan. Jadi saya ingin mendapat lebihan penjelasan pinjaman yang bagaimana yang dibolehkan supaya tidak menjadi kerusingan kepada pencarum-pencarum yang bukan menunggu tetapi dikhawatiri bahawa mereka akan mendapat musibah, kemalangan dan hak mereka itu tidak dapat dituntut kerana uangnya sudah hilang pocing, sudah tak ada. Jadi kita tak mahu perkara itu berlaku, maka pinjaman ini saya hendak diperincikan bentuk mana yang ianya dikatakan pinjaman ini. Saya khawatir, saya cukup khawatir, Datuk Seri Speaker, cukup takut. Dan perkara ini kemungkinan akan terheret kalau masalah negara menjadi ujuran untuk diselamatkan. Ini tidak boleh diambil daripada uang pencarum-pencarum yang menunggu ataupun kemungkinan musibah itu dijelmakan dalam kehidupan mereka. Dan kedua, yang ketiga, Datuk Seri Speaker, saya diberitahu gantang bangun ya, Mat. Silakan. Boleh Datuk, boleh ya? Boleh. Boleh, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Kuala Langat. Setuju atau tidak, oleh kerana Kuala Langat ni merupakan yang saya panggil dia ulama pekerja, yang alim dalam bidang hal-hal ehwal pekerja. Setuju atau tidak, Kuala Langat di antara apabila sebut tentang
di antara benda yang kita nak bincang pada hari ini ialah soal pembiayaan. Perkataan pembiayaan tu dah menjadi satu trauma kepada rakyat Malaysia. Bila sebut tentang pembiayaan ini, kita membayangkan macam-macam, kerana banyak institusi-institusi yang terdapat di negara kita ini, seperti mana KWSP, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Kumpulan Amanah Pencen, Tabung Haji, Petronas, dan sekarang ni pula Pekeso, yang kita bimbang takut ianya boleh dijadikan juga sebagai tempat untuk nak menampung pinjaman-pinjaman, seperti contohnya ialah kes 1MDB. Jadi bersetuju atau tidak daripada Kolangat apabila sebut tentang pembiayaan ini, kita menjadi satu kebimbangan dan kerunsingan di kalangan kita. Sebab tu kita harapkan perkara ini mesti distikkan, ditetapkan, iaitu pembiayaan ini hanyalah dikhususkan kepada untuk kebajikan pekerja-pekerja saja. Apa pandangan daripada Kolangat? Ya, saya cukup bersetuju dengan kerusingan dan kekhawatiran yang ada pada Bukit Gantang. Ini ulama fiqah kat dia. Jadi saya setuju kerana dia memikirkan sama-sama ulama ya, Ahmad, ya. Sama-sama ulama. Dan Datuk Seri Speaker juga ulama mentadbir. Saya masukkan dalam sebahagian dari ucapan saya. Dan saya melihat daripada keempat perkara penambahbaikan, kelulusan kelayakan, apabila kita tidak dapat menuntut di peringkat Mahkamah Sokso, Datuk Seri Speaker, dia akan diboleh dibawa ke Mahkamah Tinggi. Saya melihat daripada, sebab saya pun panel buat keputusan juga pada waktu itu dan pernah pengalaman begitu, saya melihat bahawa keperluan mahkamah ini juga perlu diambil berat. Sekiranya kalau tuntutan itu gagal, rayuan seterusnya tidak payahlah pergi ke Mahkamah Tinggi. Dia perlu ada lagi satu tingkatan untuk rujukan mahkamah yang boleh mendengar dan melihat daripada bukti-bukti dokumen rujukan yang khilaf daripada peringkat Mahkamah Sokso itu sendiri. Bila dia terkhilaf, jadi kita boleh tanpa dibeban dengan kos yang tinggi, mahkamah ini boleh mengoverrule atau mengambil keputusan dirujuk balik dengan fakta-fakta dan dokumen yang baru. Sekarang ini Datuk Seri Speaker, bila kita gagal di Mahkamah Sokso, kita akan pergi ke Mahkamah Tinggi. Ini mengambil kos yang terlalu mahal. Sedangkan kita tahu pekerja rata-rata bila mana dipindah Akta Sokso ini melibatkan pendapatan yang dulu 2009 ke 3,000 ke 3,000, sekarang 4,000 ke bawah, menunjukkan bahawa pekerja dalam negara ini adalah kumpulan sederhana dan miskin tegak. Kalau tuntutan itu dapat dilaksanakan, maka nak pergi ke Mahkamah Tinggi satu beban baru dan mereka terpaksa menggantungkan hasrat tuntutan mereka. Jadi saya nak cadangkan kepada kementerian juga memikirkan sebegitu untuk memastikan bahawa mereka juga yang sepatutnya yang terkhilaf itu dapat diberikan juga tuntutan untuk didengar kali yang kedua dalam proses menegakkan keadilan. Dan ini adalah perkara yang saya ingat yang munasabah yang perlu dipikirkan oleh kementerian untuk memastikan ianya dapat dilaksanakan. Yang kelima, data pekerja yang dimaklumkan oleh Sokso, Datuk Speaker baru-baru ini, 1.5 juta pekerja yang telah dikutip daripada caruman mereka itu mempunyai pendapatan bawah di RM900 gaji minimum. Ini data yang dibuat ataupun segmen yang dibuat oleh Pekeso. Jadi amat mengejutkan seluruh negara. Sebegitu 2 tahun proses itu dilaksanakan. Hari ini Pekeso mengumumkan bahawa 1.5 juta mereka yang dibayar caruman Sokso itu ialah pendapatan 900 ke bawah. 2 tahun menyepi diri, membisu bahasa. Hari ini kita dikejutkan dengan ada lagi mereka yang tidak dibayar mengikut akta gaji minimum
yang ada dalam proses data Perkeso, dan 2 tahun berlalu kita telah pun diumumkan. Ini adalah satu perkara, Dato' Seri Speaker, yang memalukan dan amat menjijikkan. Saya anggap ianya sebagai satu proses peralihan yang amat memilukan. Sebab itu saya nak beritahu dengan Perkeso, apabila diberi maklum untuk mendapatkan data, saya dimaklumkan data-data terperincian itu tidak dapat dilaksanakan. Amat meruncingkan. Kita berbelanja jutaan ringgit untuk mengadakan sistem komputerais dengan data terkini, tetapi bila maklumat itu tidak dibuktikan dalam bentuk dokumen, ia tidak dapat diadakan. Proses ini saya anggap kegagalan Perkeso yang perlu diperbaiki segera, kerana Perkeso memegang peranan untuk menyumbang maklumat kepada Majlis Gaji Minimum yang telah pun diwujudkan dan punya aktanya sendiri untuk membantu kawal selia untuk menghukum majikan yang tidak menepati akta itu, Akta Gaji Minimum 2012, yang boleh diberi hukuman. Tetapi kita tidak dapat dokumen tersebut dalam proses kita untuk mengenal pasti majikan mana yang biadab, yang tidak boleh bayar bagi gaji minimum ini berterusan 2 tahun tanpa dijatuhkan hukum ataupun diadili dengan setara yang adil. Saya ingin menyarankan kepada kaki tangan Perkeso atau pengusaha Perkeso, ini adalah tanggungjawab. Amanah ini penting. Rakyat di bawah sana sedang sengsara dengan pendapatan yang sepatutnya mereka terima, tetapi mereka tidak terima dalam akta yang telah pun diluluskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Maka saya tegaskan, saya tak mau dengar lagi cerita data tak ada dan sebagainya. Perlu dibuat segera, dan pastikan tidak ada lagi orang yang tidak sambut atau tidak apply gaji minimum. Kalau syarikat itu berbuat demikian, kementerian harus wajib bertanggungjawab dan menghukum mereka ini. Seterusnya saya ingin menyinggung dalam membenarkan ataupun memberikan dalam kegiatan syarikat tadi, kita mungkin tahu sudah sambung, tapi saya nak bagi tahu bahawa pinjaman ini terbabit dengan Akta Pindaan 95A, membatalkan keanggotaan dari bank negara, dan ini sebenarnya tidak masuk akal. Tapi tegas ini dalam investment badan ini, pelaburan ini, kita mahukan transparansi, kita mahukan keterusan. Kita tidak mahu ada di kalangan anggota tidak menuduh, tetapi lebih baik Dato' Seri Speaker berjaga-jaga dan pastikan ianya tidak diselewengkan. Maka keperluan mereka ini perlu, dan saya tidak nampak keperluan untuk dibatalkan keanggotaan investment pelaburan daripada panel ini dibuat terhadap anggota bank negara. Saya ingin merayu sekali lagi supaya ianya dipertimbang, dikekalkan, supaya kedudukan tabung investment ini tidak dimanipulit atau tidak dibuat tak tertuhara. Dan saya ingin menyatakan dengan tegas bahawa saya tidak boleh berkompromi kalau ada ruang untuk mereka meminggirkan sesuatu badan yang lain untuk mereka membuat sesuatu yang tidak baik. Ini bukan tuduhan, tetapi ini kerisauan yang saya khawatiri akan terjadi apabila berlakunya banyak tabungan dewasa ini dibuktikan telah pun tidak mengikut lunas atau peraturan dalam tabungan masing-masing. Oleh kerana Perkeso ini, Dato' Seri Speaker, ianya melangkumi pekerja khususnya, tidak boleh diperlakukan ataupun tidak boleh diambil kesempatan atas tabungan ini, kerana kita tahu tabungan ini, Dato' Seri Speaker, kita potong uang, tetapi duit itu tidak boleh kita ambil macam EPF, sebab ini dipanggil sistem sedekah. Kita sedekah, bila kita tak sihat, alhamdulillah tak jadi apa-apa, duit itu digunakan oleh orang yang menerima musibah.
Begitu juga dengan retracement fund. Sebab itu saya mengucapkan segala tahniah. Berkali saya dah kata, Datuk Saha bertulis sendiri, saya tahniah kerana wujudnya retracement fund ini yang sewaktu dengan Perkeso, sewaktu, sebiji, malah seketul dia. Dengan Datuk Saha dia, dengan apa setiausaha, saya pun tak tahu apa nama dia, saya pun dah lupa ada nama dia. Mereka ini bekerja keras, dan sistem ini kita bersedekah. Orang itu gaji RM1,000, RM2.50. Kalau apa nama ni, dia RM2,000, RM5 sampai ke RM4,000, RM10. Dan sistem sedekah ini sepatutnya wujud dalam negara yang penuh dengan majmuk ini. Dan saya akui, dalam kita berprihatin, kita tidak mahu tabung-tabung ini salah gunakan oleh mereka-mereka yang ada kuasa. Dan kita kena pastikan bahawa tabung-tabung ini ataupun simpanan-simpanan untuk mereka yang memerlukan ini sahaja digunakan. Dalam segi pelaburan yang tak dibuat pindaan, yang dinyatakan oleh Menteri tadi pun mengkhawatirkan saya juga. Silap-silap melabur tempat yang tak betul. Orang beli hotel harga 300 juta, kita beli 600 juta. Orang beli kereta harga 100,000, kita beli 400,000. Ini pun menakutkan saya juga. Sebab itu saya kata tadi, dalam segi investment panel ini, bank negara itu diperlukan. Saya tak nampak. Jangan melorong perkara yang mungkar. Takut ruang itu disampuk oleh syaitan. Jadi ini yang kita takut. Maka saya ingin cadangkan supaya kekalkan anggota bank negara itu sebagai challenge, mencabar apa yang saya maksudkan bahawa tidak benar dan ini tidak boleh berlaku. Tetapi Dewan Yang Mulia ini saya ingin rakamkan kekhawatiran saya, yang apa yang saya bicara tadi itulah kekhawatiran yang menyelubungi mereka yang di luar sana, yang memikirkan apakah tabungan ini bermanfaat atau tidak hari tua mereka. Maka memendekkan bicara Datuk Seri Speaker, saya dalam segi pindaan ini tentang pergajian yang kategori-kategori daripada 3,000 naik ke 4,000 itu perkara yang kita terima. Tetapi dalam masa yang sama, pindaan yang lain perlu diambil serius, kerana pindaan-pindaan ini merumitkan keadaan. Kerana ruang lingkup yang diberikan ini menjurus kepada persoalan persepsi yang terlampau banyak negatifnya di luar sana. Dan saya memikirkan bahawa perkara ini perlu diambil berat oleh kementerian dan kerajaan supaya tidak berlaku penyelewengan uang tabungan rakyat pekerja. Pendek bicara, terima kasih Datuk Seri Speaker. Ya, terima kasih Yang Muhammad. Datuk Yang Dipertua, saya fikir saya terus menjawab. Yang perbahasan Yang Muhammad. Perbahasan. Ya. Ya, Yang Muhammad Pasir Gudang. Teresa apa selalu ketawa ini Teresa? Dapat.